Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang menonton. Okey, apa khabar anda semua pada hari ini? Adakah anda semua berada dalam keadaan yang baik? Okey, adakah anda semua berada dalam keadaan yang sihat? Okey, sedoakan anda semua sentiasa berada dalam keadaan yang baik, berada dalam keadaan yang sihat. Okey, malam ini kita akan sambung lagi topik asas nombor kita. Okey, yang mana topik ini merupakan topik matematik tingkatan 4. Okey, insya-Allah saya akan cuba untuk habiskan berkenaan dengan topik asas nombor ini. Boleh? Okey, sebelum itu apa kata anda yang menonton? Okey, saya harap anda semua sudah bersedia berada di tempat duduk anda bersama dengan buku dan alat tulis anda. Okey, supaya anda semua dapat catatkan sesuatu sepanjang kelas kita pada hari ini. Okey, dan jikalau anda ada sebarang pertanyaan, anda boleh tanya di ruangan komen. Okey, jangan malu, jangan segan. InsyaAllah saya akan cuba untuk bantu anda semua. Boleh? Okey, jadi malam ini kita akan tengok pula. Okey, malam ini kita akan tengok pula macam mana untuk kita tambah ataupun tolak sesuatu asas nombor ini. Boleh? Okey, jadi malam ini kita akan tengok macam mana kita nak tambah. Okey, macam mana kita nak tambah ataupun kita nak tolak. Okey, sesuatu nombor yang mempunyai asas-asas yang berlainan. Okey, macam mana kalau kita nak tambah? Macam mana kalau kita nak tolak? Jadi boleh? Okey, kalau anda kita tengok satu contoh. Okey, kita tengok satu contoh. Okey, saya berikan satu contoh kepada anda semua untuk kita tengok sama ada tambah ataupun tolak ini. Okey, insya-Allah saya akan cuba buat tambah. Okey, kita buat tambah. Tolak pun samalah. Okey, saya akan tunjukkan contoh berkaitan macam mana kita nak tambah nombor. Okey, contohnya diberi 673. Okey, contohnya 673 asas 8 tambah dengan 175 asas 8. Okey, 673 asas 8 tambah dengan 175 asas 8. Okey, jadi macam mana kita nak tambah nombor-nombor ini? Jikalau jawapannya diminta dalam asas dalam asas 8 juga. Dalam asas 8 juga. Okey, tak kisahlah dalam asas mana sekalipun pengiraan dia sama. Okey, saya tunjuk contoh yang tambah. Okey, saya tunjuk contoh yang tambah. Okey, jikalau tolak pengiraan dia sama saja. Okey, pengiraan dia sama saja. Okey, jikalau diberi asas lain, selain daripada 10. Okey, asas 2 ke 3 ke 5 ke 8 ke dalam kes ini. Okey, jadi untuk kita selesaikan pengiraan dalam topik asas nombor ini, terlebih dahulu kita kena tukar ke dalam asas 10. Itu saja cara dia. Okey, itu saja cara dia. Ada beberapa cara lagi, tetapi saya tunjuk cara yang lebih senang. Okey, ada satu cara lagi, dia lebih complicated sikit. Okey, insya-Allah saya akan cuba untuk tunjukkan kepada anda cara yang senang saja. Okey, jadi cara yang paling senangnya adalah kita tukar terlebih dahulu kedua-dua nombor ini kepada asas 10. Sebab tu saya tekankan kepada anda semalam, pentingnya untuk anda faham, untuk anda betul-betul menguasai macam mana untuk kita tukar asas nombor ni. Sebab kebanyakannya dalam topik ini pengiraannya melibatkan kena tukar asas saja. Jadi penting untuk anda betul-betul faham, betul-betul menguasai macam mana kita nak tukar asas nombor ini. Jadi jom kita sama-sama kira. Boleh? Seseorang mungkin boleh bantu saya nanti kongsikan jawapan kita. Kita sama-sama kira dan juga kita kongsikan jawapan kita. Boleh semua? Jom kita tukar nombor yang pertama terlebih dahulu. Kita tukar kepada asas 10. Daripada asas 8 tukar kepada asas 10. Masih ingat lagi macam mana nak tukar kepada asas 10? Untuk tukar kepada asas 10, tuliskan nombor dia jarak-jarak sikit.
Okey, tuliskan nombor dia, jarak-jarak 6, 7, 3. Okey, disebabkan ini adalah asas 8, okey, maka di bawah dia nombor 8 lah. Okey, tetapi dia adalah 8 kuasa sifar. Okey, yang ini 8 kuasa 1, ini 8 kuasa 2. Okey, dan kedua-dua nombor di atas dan di bawah ini perlu didarab. Okey, perlu didarab. Okey, jom kita sama-sama kira. Okey, 8 kuasa sifar sama dengan 1. 1 darab 3, 3 lah. Boleh? 8 kuasa 1, 8. 8 darab dengan 7. Okey, 8 darab dengan 7, 56. Okey, 8 darab 7, 56. Tulis kesemuanya 56. Okey, dia bukan naik ke atas sana ke, bukan. Okey, tulis kesemuanya. Okey, 8 kuasa 2, 64. Okey, 64 darab dengan 6. Okey, 64 darab dengan 6, 384. Okey, 384. Okey, kita dah ada 3 angka dekat sini. 3 angka. Boleh? Okey, yang mana 384, 56 dan juga 3. Okey, ketiga-tiga nombor ini perlu ditambah. Okey, ketiga-tiga nombor ini perlu ditambah. Siapa nak bantu seseorang? Cuba kira 384 tambah 56 tambah 3. Okey, dah kongsikan jawapan anda di ruangan komen. Berapakah nilai hasil tambah ketiga-tiga nombor ini? Okey, siapa nak kongsikan? Okey, maka anda tambah ketiga-tiga nombor ini, anda akan dapat 443. Okey, 443. Okey, ini dah asas 10. Okey, 443 asas 10. Boleh sekarang ni? Boleh ikut tak? Okey, first kali adalah kita tukar nombor ini, okey, kepada asas 10. Ini cara dia. Okey, dan jawapan dia untuk tukar kepada asas 10 adalah 443. Boleh ikut sekarang ni? Okey, adakah anda jelas? Adakah anda faham? Boleh? Okey, seterusnya. Okey, take note nilai ni 443 ni. Take note nilai ni. Okey, 443. Okey, seterusnya kita akan tengok pula. Seterusnya ni nombor pertama. Okey, nombor ini pun sama, perlu ditukar kepada asas 10 juga. Okey, jom sama-sama kita kira. Okey, 175 tadi nombor ini. Okey, kemudian nombor ini pun sama, perlu juga ditukar kepada asas 10. Okey, 175. Okey, dia asas 8, maka di bawah ini 8 lah. Okey, 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Okey, ini perlu didarab kesemuanya. Okey, penting. Okey, penting. Bawah ni hati-hati. Dia mesti bermula dengan 8 kuasa sifar. Dia bukan 8 lah, bergantung kepada asas dia. Okey, dia mesti bermula dengan kuasa sifar. Boleh? Okey, yang ini 5. Ini 8 kuasa 1 darab dengan 7, 56. Okey. 8 kuasa 2, 64. 64 darab 1, 64 lah. Okey, 64. Maka ketiga-tiga nombor ini perlu ditambah. Okey, ketiga-tiga nombor ini perlu ditambah untuk dapat jawapan dalam bentuk asas 10. Okey, 64 tambah 56 tambah 5 berapa? Okey, 64 tambah 56 tambah 5, anda akan dapat 125. Okey, 125 asas 10. Boleh? Boleh ikut tak? Boleh cuba buat? Okey? Okey, sejemput anda semua yang menonton pada malam ini untuk kita sama-sama kira. Okey, supaya anda semua lebih jelas, supaya anda semua lebih faham. Kan kalau nak kira yang ini pun susah, macam mana nak kira dalam ujian sebenar nanti. Okey, jom kita sama-sama kira. Okey, kepada anda yang baru bersama dengan saya ucapkan selamat datang dan tahniah kerana anda semua memilih untuk berada di sini pada malam ini. Boleh? Okey, seterusnya setelah kita tukar kedua-dua nombor itu kepada asas 10. Okey, yang mana nombor pertama tadi 443. Okey, 443 asas 10 tambah dengan 125. Okey, 125
asas 10. Maka barulah kita boleh tambah kedua-dua nombor ini. Okey, seseorang cuba kirakan 443 tambah dengan 125. Tekan kalkulator, cuba dapat berapa? Okey, 443 tambah dengan 125. Okey, akan dapat 568. Okey, 568 asas 10. Boleh? Okey, setakat ni boleh ikut lagi? Okey, hasil tambah ini adalah 568 asas 10. Okey, jawapan dia ni, jawapan akhir ini dalam asas berapa ini bergantung kepada kehendak soalan. Ini asas 10. Okey, kalau soalan minta dalam asas 8, maka nombor ini anda perlu tukar kepada asas 8. Okey, jikalau dia minta dalam asas 10, maka inilah jawapan akhir dia. Okey, tetapi dalam kes contoh soalan pada hari ini, dia minta dalam asas 8. Okey, dia minta asas 8. Maka perlu tukar lagi sekali kepada asas 8. Sebab itu, sekali lagi saya nak pesan, pentingnya topik ini untuk anda betul-betul faham, betul-betul menguasai macam mana kita nak tukar asas-asas nombor ini. Boleh? Tadi kepada asas 8 kepada 10. Okey, sekarang macam mana pula nak tukar kalau dari asas 10 nak tukar kepada asas 8 pula? Okey, jom kita sama-sama kira lagi. Okey, tengok 5, 6, 8 ini. Okey, 5, 6, 8. Okey, saya padam dulu. Okey, jadi kalau untuk tukar kepada asas 10 pula. Okey, untuk kita tukar kepada asas 10 pula, 5, 6, 8. Okey, nak tukar kepada asas 8. Okey, dari asas 10 kepada asas 8. Macam mana pula kita nak tukar? Okey, kita kena buat bahagi. Okey, jikalau tadi kena darab. Betul tak? Okey, nak tukar kepada asas selain daripada asas 10, kena bahagi pula. Okey, nak bahagi berapa? Okey, nak bahagi berapa? Bahagi kepada nilai asas yang dikehendaki. Okey, kalau dikehendaki asas 7, maka bahagi 7 lah. Kalau dikehendaki asas 5, bahagi 5 lah. Dalam kes ini, dia nak dalam asas 8, maka kena bahagi dengan 8. Okey, 568 bahagi dengan 8. Dapat berapa? Okey, siapa nak kira? Okey. Okey, 568 bahagi dengan 8 akan dapat 71. Ngam-ngam, dia tak ada titik perpuluhan. Okey, 71. 71 darab 8 dapat 568 juga. Maka di sini baki dia sifar. Okey, baki dia sifar sebab dia boleh bahagi secara tepat. Okey, seterusnya teruskan lagi bahagi. Okey, 71 bahagi dengan 8 lagi sekali. Okey, 71 bahagi dengan 8 lagi sekali, anda akan dapat 8.875. Okey, anda akan dapat 8.875. Jikalau 71 bahagi dengan 8 akan dapat 8.875. Maka ambil nombor yang di hadapan sahaja. Okey, iaitu 8. Okey, ambil nombor yang di hadapan saja. Perpuluhan belakang ini tak perlu ambil. Boleh? Okey, seterusnya 8 darab dengan 8 ini 64. Betul tak? Okey, jadi 71 ni kena tolak dengan 64. Okey, 71 tolak dengan 64 akan dapat 7. Okey, baki dia 7. Boleh? Faham? Okey, 8 darab dengan 8 dapat 64. Sedangkan tadi 71. Okey, jadi 71 tolak dengan 64 dapat baki dia 7. Boleh? Okey, seterusnya 8 ini perlu dibahagi lagi sekali. Okey, perlu dibahagi lagi sekali. Sampai bila nak bahagi? Nanti saya beritahu. Okey, 8 bahagi 8 akan dapat 1. Okey, saya harap anda boleh nampak. Okey, 8 bahagi 8 dapat 1. Okey, tak ada baki kali ni. Okey, tak ada baki. 1 darab 8 pun 8 lah. Maka baki dia sifar. Okey, kemudian bahagi lagi. 1 bahagi dengan 8. Okey, akan dapat sifar. Okey, akan dapat sifar. Last sekali, bawah sekali ni dapat sifar. Okey, apabila last sekali bawah ini dapat sifar,
barulah pengiraan kita boleh berhenti. Okey, barulah pengiraan kita boleh berhenti. Okey, maka ada baki satu lagi lah. Okey, ada baki satu lagi. Satu yang tidak boleh dibahagi ni. Okey, benda yang tidak boleh dibahagi ni masih kekal ada lah. Okey, masih kekal ada dekat sini. Boleh? 1 bahagi 8 dapat 0 point something. Okey, dapat sifar point 125. Okey, maka sifar lah. Okey, satu ni yang tidak boleh dibahagi ni akan jadi baki dia. Boleh faham? Okey, akan jadi baki dia. Okey, saya harap anda nampak bawah ni. Okey, last kali ni sifar. Okey, bawah ini sifar. Apabila nilai yang di bawah sekali ini sifar, barulah kita boleh berhenti pengiraan kita. Okey, bukan yang ni. Bukan baki yang sifar tau. Yang nombor ini sifar. Boleh? Okey, jadi jawapan dia adalah kita ambil baki-baki ni. Okey, jawapan dia kita ambil nilai baki-baki ini. Kita ambil secara menegak ke atas. Bermula nombor di bawah. Okey, 1 sifar 7 sifar. Okey, maka jawapan dia 1 sifar 7 sifar asas 8. Boleh semua? Okey, maka hasil tambah 673 asas 8 tambah dengan 175 asas 8 bersamaan dengan 1070 asas 8. Boleh ikut? Boleh faham? Okey, jadi ini caranya untuk kita buat tambah ataupun tolak. Okey, tolak pun samalah kan, tolak pun pengiraan dia sama je. Kita kena tukar kepada asas 10 terlebih dahulu. Kemudian jawapan akhir itu bergantung kepada kehendak soalan. Okey, jika diminta dalam asas lain, maka yang jawab asas 10 tadi perlu ditukar kepada asas yang dikehendaki oleh soalan. Boleh? Boleh ikut tak? Okey, jadi ini sahaja. Okey, ini sahaja berkenaan dengan topik asas nombor. Okey, dah habis dah. Okey, dah habis dah satu bab berkenaan dengan asas nombor. Okey, ini soalan basic dia. Soalan paling asas dia. Okey, dia boleh twist macam-macam keadaan lagi. Contoh dia boleh pusing. Okey, dia boleh pusing soalan ini. Contohnya diberi kat sini tidak diberi nilai. Okey, diberi nilai P dekat sini. Contohnya kan diberi persamaan macam ni, yang ni tambah nilai ni dapat jawapannya ni dan diminta untuk cari nilai P ni. Boleh juga dia soalan tanya macam tu. Okey, kita kena faham. Okey, faham macam mana nak dapatkan nilai P ni. Okey, dia pusing-pusing macam mana sekalipun, yang paling penting kena tahu, kena kuasai macam mana untuk kita tukar asas nombor. Itu yang paling penting dalam topik ini. Boleh? Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya daripada awal sampai sekarang. Okey, saya doakan anda semua yang menonton pada malam ini berjaya dengan cemerlang dalam subjek matematik ini. Boleh? Okey, saya jemput anda semua yang menonton untuk like dan follow Facebook page saya untuk anda sentiasa dapatkan info yang terkini berkenaan dengan apa yang saya cuba nak berikan kepada anda semua. Boleh? Okey, jadi saya rasa sekian saja untuk sesi kelas kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada malam esok. Assalamualaikum.